Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurlin binti Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, mendoakan kesejahteraan tuan-puan yang sama-sama membantu negara dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19. Hari ini genap 36 hari seluruh warga Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. InsyaAllah berbaki 6 hari lagi sehingga 28 April 2020, negara akan menamatkan tempoh PKP Fasa 3 yang sebelum ini bermula dari 18 Mac 2020 yang lalu. Saya dan warga Jabatan Alam Sekitar mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua barisan hadapan negara yang bertungkus lumus tanpa mengenal penat lelah dan risiko yang ditempuhi dalam menangani pandemik ini. Syabas dan jasa mereka hanya Allah saja yang berupaya membalasnya. Di kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada kepimpinan baru di Kementerian Alam Sekitar dan Air yang menempatkan Jabatan Alam Sekitar bersama-sama dengan tokoh berkaliber Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ahmad Masrizal bin Muhammad selaku Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, dan sekalung tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang di atas pelantikan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian yang baru. Diharapkan dengan berkat kerjasama, percambahan idea dan kerja yang strategik, JAS akan lebih mantap dalam memacu agenda melestarikan alam sekitar negara. Sepanjang tempoh PKP ini dikuatkuasakan, umum sedia maklum semua perkhidmatan kerajaan yang bukan daripada sektor utama perlu melaksanakan tugasan melalui kaedah bekerja dari rumah seperti mana yang diarahkan oleh Datuk Seri Ketua Setiausaha Negara. Walaupun JAS bukan merupakan perkhidmatan penting dan tidak berperanan sebagai barisan hadapan negara dalam membenteras pandemik COVID-19, namun peranan JAS di belakang tabir masih utuh memikul tanggungjawab dan amanah. Sepanjang tempoh PKP dikuatkuasakan, kualiti alam sekitar dari segi udara dan air sungai menunjukkan peningkatan. Secara dasarnya, JAS berfungsi dan beroperasi dalam memastikan pemulihan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat dilaksanakan. Walaupun pejabat JAS di Ibu Pejabat Negeri dan cawangan ditutup, namun operasi JAS masih diteruskan demi memastikan sistem penyampaian JAS diberikan dengan terbaik. JAS memberi utamaan di atas kes-kes kecemasan seperti pelupusan buangan terjadual secara haram, bencana industri, kes tumpahan minyak, pembakaran terbuka berskala besar, henti tugas loji rawatan air dan kemalangan kenderaan pengangkut yang boleh mencemarkan alam sekitar yang memerlukan tindakan segera dengan mematuhi arahan PKP yang berkuat kuasa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 2,066 premis beroperasi yang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan di bawahnya. JAS telah mengeluarkan surat arahan kepada premis tersebut untuk memastikan tindakan proaktif diambil dalam mencegah pencemaran. Antaranya adalah seperti berikut. Pertama, mematuhi sepenuhnya keperluan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan semua peraturan-peraturan di bawahnya. Yang kedua, memaklumkan kepada JAS nombor dan nama telefon 2 orang pegawai premis dan menghubungi jabatan ini sekiranya berlaku kes-kes kecemasan yang berpotensi menyebabkan pencemaran. Yang ketiga,
memastikan langkah-langkah kawalan pencemaran dilaksanakan sepenuhnya dan alat kawalan pencemaran beroperasi pada tahap yang optimal. Yang keempat, memastikan orang yang berwibawa melaksanakan tugas memantau operasi dan sistem kawalan pencemaran di premis serta mengemaskini maklumat pengurusan alam sekitar di atas talian seperti ISWIS dan OER. Yang kelima, memastikan efluen terawat dari sistem pengolahan air buangan dan pengeluaran gas atau benda asing ke udara adalah mematuhi had piawai yang ditetapkan. Yang keenam, memaklumkan kepada jabatan ini sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini seperti kegagalan operasi alat kawalan pencemaran, tumpahan atau kebocoran buangan terjadual atau bahan kimia atau minyak diesel ke dalam alur air dalam tempoh 1 jam daripada waktu kejadian dikesan. Yang ketujuh, mengambil tindakan serta-merta setakat yang munasabah membendung, membersihkan atau memberhentikan pengeluaran bahan pencemar yang tidak disengajakan supaya pencemaran dapat dikawal di dalam perimeter premis. Yang ke-8, memastikan buangan terjadual diuruskan selaras dengan peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005 dan hanya diolah atau dilepuskan di premis yang dilesenkan oleh JAS. Dan yang ke-9, tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Pemantauan rapi juga dilaksanakan bagi premis-premis yang sering diadu, sering dikenakan tindakan penguasaan akibat pencemaran, beban pencemar yang tinggi, penghasilan buangan terjadual yang tinggi dan kilang kimia yang menghasilkan gas toksik dan bahan berbahaya. Dengan penambahan pengurusan sisa akibat daripada penularan COVID-19 ini, buangan klinikal SW404 telah mencatatkan peningkatan sebanyak 27% berbanding purata bulanan yang dijana. Bagi mengelak berlakunya isu terhadap pengendalian sisa klinikal yang dihasilkan dari hospital, klinik, institusi perubatan dan pusat-pusat kuarantin yang menangani kes COVID-19 ini, JAS telah mengarahkan 7 premis yang dilesenkan di bawah Seksyen 18 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 memantapkan proses kutipan, pengangkutan, rawatan dan juga pelepasan akhir sisa berkenaan. Ini adalah memastikan pengurusan sisa klinikal yang meningkat dilaksanakan dengan sempurna dan tidak memudaratkan kesihatan awam. Dalam tempoh PKP ini, JAS telah juga memberi keutamaan dalam menjalankan program penguasaan di seluruh JAS negeri. Ini adalah kerana sepanjang tempoh PKP ini, jabatan masih menerima aduan pencemaran air dan udara daripada orang awam yang disalurkan melalui bilik operasi JAS yang beroperasi 24 jam sehari dan melalui portal e-aduan. Terdapat pengurangan bilangan aduan yang diterima jika dibandingkan dengan sebelum tempoh PKP berkuat kuasa. Bilangan aduan berkaitan pencemaran udara berkurangan sebanyak 26% kepada 574 aduan berbanding 773 aduan, manakala bilangan udara berkaitan pencemaran air pula berkurangan sebanyak 46% kepada 27 aduan berbanding 50 aduan sebelum tempoh PKP berkuat kuasa. Aktiviti penguatkuasaan JAS di lapangan turut dibantu dengan teknologi pemantauan melalui drone yang lebih praktikal, selamat dan berupaya mengurangkan penularan pandemik melalui hubungan sosial semasa siasatan. Pemantauan secara online juga dilaksanakan. Saya juga bersyukur kerana sebelum PKP dilaksanakan, JAS telah mengorak langkah awal dalam memperkasakan kaedah penguatkuasaan pintar dalam mengharungi cabaran Industri Revolution 4.0 atau IR 4.0. Sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini,
JAS telah mengaplikasikan IR 4.0 seperti perkongsian data raya melalui sistem di atas talian seperti Environmental Quality Monitoring Program, Environmental Mainstreaming Tool System, Continuous Emission Monitoring System, Environmental Schedule Waste Information System, Online Environment Reporting, iaitu pelaporan alam sekitar atas talian dan e-aduan. Selain itu, jabatan masih meneruskan pemprosesan melibatkan ulasan input pembangunan, pemprosesan lesen, laporan Terms of Reference, laporan kajian penilaian kesan kepada alam sekeliling, laporan pengurusan alam sekitar, notifikasi, kebenaran bertulis, pelaporan atas talian, penyediaan laporan siasatan dan kertas siasatan, pengemas kinian sistem geospasial, penyediaan bahan pendidikan dan kesedaran alam sekitar, kursus di dalam talian masih diteruskan melalui kaedah bekerja dari rumah. Koordinasi melalui mesyuarat dan sistem perbincangan berjalan rancak melalui atas talian bagi memastikan aturan kerja dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Orang awam masih boleh mendapatkan maklumat alam sekitar melalui Enviro Knowledge Management Center, EKMC, Enviro Library, Enviro Museum dan jaringan media sosial seperti Facebook JAS dan Facebook Rakan Alam Sekitar, YouTube JAS, Instagram dan Twitter yang menjadi platform utama mendekatkan JAS dengan pelanggannya. Program Communication, Education and Public Awareness (SEPA) oleh JAS berjalan lancar melalui medium atas talian yang tersedia. Selain itu, ianya turut menawarkan pautan terhadap artikel, bahan-bahan bacaan ilmiah dan informasi berkaitan pengurusan alam sekitar terutamanya kepada para pelajar yang memerlukan rujukan. JAS juga melaksanakan program pengawasan, pemantauan dan analisis kualiti alam sekitar dalam memastikan statusnya dapat disampaikan kepada rakyat melalui pemantauan di 69 stesen kualiti udara dan 29 stesen air sungai yang beroperasi secara automatik di seluruh negara. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air pada 18 April 2020, secara keseluruhannya, Indeks Pencemar Udara IPU sebelum PKP dan semasa PKP menunjukkan 14% peningkatan bilangan hari yang mencatatkan IPU bersih di seluruh negara. Untuk makluman, analisis terhadap parameter pencemar udara utama iaitu nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida dan habuk halus bersaiz diameter bawah 2.5 mikron atau PM2.5 yang dicerap di 65 stesen yang menunjukkan trend bacaan bahan cemar udara di 3 stesen Lembah Kelang adalah penurunan sehingga 27% bagi parameter sulfur dioksida, penurunan sehingga 70% bagi parameter nitrogen dioksida, penurunan sehingga 49% bagi parameter karbon monoksida dan penurunan sehingga 29% bagi parameter PM2.5. Kualiti udara di stesen bandar-bandar utama lain di Malaysia bagi tempoh yang sama adalah penurunan sehingga 40% bagi parameter sulfur dioksida, penurunan sehingga 61% bagi parameter nitrogen dioksida, penurunan sehingga 31% bagi parameter karbon monoksida dan penurunan sehingga 26% bagi parameter PM2.5. Sementara itu, pihak JAS turut memantau status kualiti udara dari 25 stesen gas toksik Total Volatile Organic Compound TVOC di Pasir Gudang, Johor. Didapati tahap TVOC di semua 25 stesen tersebut adalah normal di bawah tahap amaran iaitu 1 ppm atau part per million.
Bagi parameter kualiti air sungai bagi tempoh sebelum PKP dan semasa PKP di 29 stesen pengawasan automatik kualiti air sungai adalah 28% menunjukkan kualiti air sungai bertambah baik, 28% menunjukkan perubahan tidak ketara dan 44% menunjukkan sedikit penurunan kualiti air sungai. Parameter-parameter yang menyumbang kepada peningkatan kualiti air sungai sepanjang tempoh PKP adalah purata penurunan parameter BOD sebanyak 6%, purata penurunan parameter COD sebanyak 5% dan purata penurunan parameter TSS sebanyak 1%. Parameter yang menyumbang kepada penurunan kualiti air sungai ialah parameter DO sebanyak 6%. Manakala parameter yang tidak memberi kesan kepada perubahan kualiti air sungai dalam tempoh PKP adalah amonical nitrogen. Selama ini, program komunikasi pendidikan dan kesedaran awam (SEPA) yang dilaksanakan oleh JAS banyak melibatkan aktiviti perhimpunan sosial yang sangat meriah seperti sambutan Hari Bumi, Hari Alam Sekitar Sedunia, Hari Ozon, Hari Alam Sekitar Negara, Debat Alam Sekitar, Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar, Rakan Alam Sekitar dan lain-lain telah memahat 1000 kenangan manis kepada kita semua selama ini. Dengan cabaran new normal ini, JAS perlu mengintai peluang baru melalui platform yang masih mengekalkan penjarakan sosial di dalam aktiviti hebahan kesedaran alam sekitar. Pendekatan positif, dinamik dan kreatif akan diambil untuk memberikan impak kesedaran yang berkesan sepanjang tempoh pandemik ini. Jaringan media sosial, aplikasi pendidikan, perpustakaan maya dan penyiaran atas talian akan diperkasakan untuk dimanfaatkan oleh semua pihak. Selaras dengan tema Hari Bumi tahun ini iaitu tindakan menangani perubahan iklim, peranan yang JAS telah laksanakan sejak dulu adalah peningkatan standard pelepasan untuk kenderaan bermotor, peningkatan kualiti bahan bakar, pelaksanaan program pencegahan kebakaran di tanah gambut dan beberapa projek khas yang dilaksanakan oleh JAS yang menyumbang kepada usaha mitigasi perubahan iklim seperti penghapusan ozon depleting substance ODS, HCFC Phase Out Management Plan, pembangunan inventory greenhouse gases nasional dan inisiatif industri hijau. Umum sedia maklum, hari ini 22 April 2020 merupakan sambutan Hari Bumi yang ke-50 sejak mula diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Senator Gaylord Nelson di Amerika Syarikat. Tema sambutan Hari Bumi pada tahun ini adalah Climate Action atau tindakan menangani perubahan iklim. Walaupun tanpa aktiviti perhimpunan awam, perasmian, acara pentas seperti seminar, ceramah, kesedaran, program perkhemahan yang selama ini sinonim dengan sambutan Hari Bumi, namun sambutan pada tahun ini dimeriahkan dengan pelbagai acara yang telah diatur yang di majoritinya dilaksanakan di atas talian. Banyak catatan atau hebahan di media yang menunjukkan bumi seolah-olah berehat dalam tempoh PKP yang dilaksanakan di seluruh negara. Imej dan pautan video yang menunjukkan aliran sungai yang cantik, pemandangan langit biru dan lanskap gunung yang indah mempamerkan inilah keadaan bumi yang ingin ditunjukkan kepada kita untuk terus bersyukur. Selain daripada pemandangan visual, saya yakin kita juga disajikan dengan bunyian alam seperti tiupan bayu angin, ciapan burung dan serangga yang jelas menunjukkan keadaan bumi kembali pulih dan tenteram. Saya ingin menyuruh orang awam untuk mengambil tindakan proaktif seperti amalan mesra alam sepanjang tempoh PKP ini. Penjimatan air, penjimatan
tenaga elektrik, amalan 3R dan pengurusan sisa buangan elektrik dan elektronik dari rumah yang baik boleh dilaksanakan di rumah. Walaupun tindakan ini kecil, namun secara kolektifnya ia dapat membantu melestarikan alam sekitar. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pegawai JAS yang komited dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah sama ada di lapangan ataupun bekerja dari rumah. Dalam memasuki fasa pasca PKP, JAS akan terus giat melaksanakan tanggungjawab dalam melestarikan alam sekitar. Saya menyuruh semua pihak yang dikawal selia oleh JAS sama ada pemaju projek atau pihak industri untuk mengamalkan pematuhan kendiri atau Guided Self-Regulation GSR untuk mencapai kecemerlangan alam sekitar negara. Orang ramai juga memainkan peranan yang penting dalam kelestarian alam sekitar melalui perubahan sikap yang mendorong ke arah membudayakan alam sekitar. Kita tidak mewarisi bumi ini dari nenek moyang kita, kita hanya meminjam bumi ini dari anak cucu kita. Akhir kata, bersama kita hentikan penularan COVID-19 dan selamat menyambut Hari Bumi 2020. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Alam sekitar jangan dicemari. Nanti pencemaran kerap berulang. Bulan Ramadan semakin menghampiri. Selamat beramal, hidup cemerlang. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.